Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghirup udara segar dia, dan alhamdulillah diberikan kekuatan pula untuk sama-sama kita menadah kitab Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan tadi, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung daripada muka surat 7 bagi yang ada kitab Safhah Sab'ah muka surat 7 insya-Allah. Antara hadis yang kita baca pada minggu lepas ialah hadis berkenaan dengan kelebihan sibuk dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawa orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, tak sempat nak berdoa, tak sempat nak menadah tangan banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janji akan beri apa yang terbaik, bahkan yang lebih baik yang diberikan kepada orang yang meminta-minta atau orang yang banyak berdoa. Jadi orang sibuk dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran, dia tak payah susah hati. Masa itu janji Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Baik. Seterusnya muka surat 7. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, Iqra'ul Quran fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Quran wa inna hadzal Quran ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabba al-Quran falyubshir. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi ini maksudnya apa? Iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala tidak la yu'adzib. Allah sekali-kali tidak akan mengazab qalban, hati yang menghayati ataupun yang memelihara Al-Quran. Bila dia pelihara Al-Quran, dia mesti nak baca. Mesti dia nak menghayati ayat-ayat yang dia ada tersimpan dalam hati dia. Ya, kita ulang sekali lagi, bacalah Al-Quran kerana Allah Ta'ala tidak mengazab hati yang menghayati atau menghafaz Al-Quran. Ya, yang ingat, yang hafaz, yang dalam hatinya ada Al-Quran, selalu diulang-ulang, Allah Ta'ala hati dia. Jadi bila Allah Ta'ala hati dia, maka dia beroleh ketenangan selalu. Faman wa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini merupakan hidangan ataupun jamuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang masuk ke dalamnya, menghadapnya, faman dakhala fihi fahuwa amin, maka dia beroleh keamanan. Ya, maknanya kalau kita lah pergi tempat jamuan tengok makanan, kalau orang yang sihat mesti dia akan rasa seronok. Kalau pilih nak makan apa. Macam itulah juga Quran bagi orang yang hatinya tenang, hatinya bagus. Bila dia tengok Quran, tentulah dia seronok. Bahkan kadang-kadang bila kita buka Quran tak tahu nak baca yang mana. Nak baca surah apa ni. Macam surah ni macam best lagi. Baca surah ni lah. Macam tu. Apa macam tu. Macam orang menghadap makanan lah. Orang sihat menghadap makanan, dia ambil orang tak sihat. Sihat menghadap makanan, dia nak makan apa dulu. Macam tu lah. Ulang-ulang. Wa man ahabbal Quran falyubshir. Kata Nabi SAW. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah dia bergembira. Rasa happy sebab siapa yang mencintai Quran, yang boleh baca Quran, hafal Quran dan semua ni, dia hendaklah rasa gembira selalu. Sebab apa? Sebab banyak janji-janji Allah untuk orang yang banyak masanya dengan Al-Quran. Banyak lagi hadis-hadis depan-depan nanti kita akan baca tentang kelebihan-kelebihannya. Jadi di pesan Nabi SAW apa dia?
Wa man ahabba al-Quran falyubshir. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah dia bergembira. Dia gembira dengan berita, maksudnya gembira dengan berita baik yang Allah Ta'ala janjikan melalui Nabi SAW. Banyak khabar-khabar gembira untuk orang yang mencintai Al-Quran. Abdul Hamid Al-Hammani meriwayatkan dengan berkata, katanya aku bertanya Sufyan Ats-Tsauri berkenaan dengan lelaki yang berperang, jihad fisabilillah, atau yang baca Quran, yang mana yang lebih kamu sukai? Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, orang yang membaca Quran yang lebih aku sukai. Sebab apa? Sebab dikatakan Nabi SAW kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Yang kita dah baca hadis tu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana hadis itu dibawa oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi apatah lagi kalau orang tu berperang pada jalan Allah, berjihad pada jalan Allah, kemudian membaca Al-Quran. Ini yang apa yang generasi zaman Rasulullah SAW dan sahabat itu. Mereka siang berperang, tapi bila masa rehat membaca Al-Quran. Sehingga diriwayatkan bahawa bila berjalan dari kemah-kemah tu, maka kedengaran suara-suara membaca Al-Quran. Jadi orang berjihad dalam itu baca Al-Quran. Lebih lagi lah maknanya kalau orang berjihad tu orang yang hafaz Al-Quran. Itu pandangan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Jadi itu hadis yang terakhir berkenaan dengan bab yang pertama, himpunan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Mudah-mudahan sudah ada banyak maklumat kita dapat perolehi daripada hadis Nabi SAW tentang kelebihan, himpunan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Seterusnya, bab yang kedua bermula dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. Sebab siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Letakkan di permulaan bab yang kedua, keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya berbanding dengan yang lain. Keistimewaan membaca Al-Quran dan pembacanya berbanding dengan yang lain. Sabit sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Diletakkan sebagai hadis yang pertama yang bermaksud apa? Orang yang menjadi imam ataupun kita kata hadis yang bermaksud apa? Hendaklah menjadi imam kepada suatu kaum itu orang yang lebih banyak dan lebih baik bacaannya terhadap kitab Allah, yakni Al-Quran. Jadi hadis ni riwayat Muslim. Jadi ini yang apa yang kita buatlah. Yang kita buat, selalunya kita akan dahulukan orang Al-Quran. Maksudnya orang yang hafal Quran. Supaya dia ke depan maksudnya menjadi imam. Orang yang hafal Quran yang lebih baik bacaannya. Aqra'uhum tu maksudnya yang lebih banyak menghafal dan lebih baik bacaannya didahulukan untuk menjadi imam. Dalam kitab-kitab pun macam tu juga disebutkan bahawa antara fuqaha dengan orang Al-Quran didahulukan orang Al-Quran, lepas tu baru orang faqih untuk menjadi imam. Walaupun dia tidak memayyiz umpamanya, boleh juga dia tolak menjadi imam tapi dia hafal Quran, maka dia boleh jadi imam. Jadi jangan jangan ikut umur. Tak kira umur. Tengok umur muda lagi ni. Tengok kalau ada orang yang muda sekalipun tapi dia lebih baik, lebih banyak menghafal Quran, maka hendaklah dia didahulukan untuk menjadi imam. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya kanal qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syabana.
Di sini ditulis syubhan. Maksudnya apa? Ibnu Abbas meriwayatkan katanya, para pembaca Al-Quran adalah anggota majlis mesyuarat Umar radhiyallahu anhu, sama ada mereka tua atau muda. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Pada bab seterusnya akan dinyatakan banyak hadis yang maksudnya sama dengan bab ini. Baik. Apa yang dimaksudkan di sini ialah Ibnu Abbas dia menceritakan bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab dia memilih orang-orang yang menghafaz Al-Quran untuk menjadi anggota exco dia. Exco kerajaan lah kita kata macam exco kerajaan dipilih dari kalangan orang-orang yang hafaz Al-Quran. Tadi kata sama ada dia muda ke tua tak kira. Tapi didahulukan orang yang hafaz Al-Quran. Alhamdulillah saya sekadar kita pun banyak dah. Orang hafaz Al-Quran yang duduk dalam kalangan exco kerajaan. Jadi nak mengatakan bahawa begitu keistimewaan yang diletakkan atau diberikan kepada orang-orang yang hafiz Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran dan yang ingat Al-Quran, yang nadanya penuh dengan Al-Quran. Di bawah dua hadis ini, dalam bab ini, ringkas tidak panjang-panjangkan. Jadi mudah-mudahan sudah menjadi kefahaman kepada kita di mana kedudukan orang-orang yang hafaz Al-Quran. Bukan saja maknanya nak letak dia jadi imam. Bila imam, hafaz Al-Quran. Bila dalam bab mesyuarat, kerajaan, majlis jabatan-jabatan sebagainya, tolak tepi tak, bukan gitu. Jadi kedudukan dia tinggi. Begitu juga dahulukan, kalau ada, contohnya dalam majlis-majlis ada orang hafaz Al-Quran, alim ulama yang hafaz Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran, kita dahulukan. Kita letakkan dia di kursi-kursi VIP contohnya. Macam tu cara kita menghormati Ahlul Quran. Barangkali tuan-tuan dan perempuan ada tengok dalam YouTube ke TikTok ke bagaimana orang alim. Contoh yang selalu saya tengok yang di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab pun ada. Mereka sampai mencium tangan budak-budak yang hafal Quran yang ingat seluruh Quran. Tanya kat mana pun dia ingat Quran. Jadi sampai macam tu. Walaupun mereka bertaraf orang alim yang terkenal. Hormatnya mereka kepada orang yang ada Al-Quran dalam dada. Ketahuilah bahawa pendapat yang sahih lagi terpilih serta dipegang oleh ulama yang menjadi rujukan manusia ialah membaca Al-Quran lebih baik daripada tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Banyak sekali dalil yang mengatakan demikian. Maknanya baca Quran tu lebih utama daripada tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Jadi nak boleh baca Quran tu payahlah kan, sebab kena belajar dulu. Belajar bermula daripada kenal huruf, kenal baris, lepas tu sampailah ke makhrajnya nak kena betul, kemudian sampailah kepada mempelajari kat mana tempat nak kena izhar, kat mana nak kena dengung, kat mana nak kena panjang pendek apa semua. Baru dah datang seronok nak baca Quran. Jadi payah. Sebab tu kelebihan dia banyak. Dia tak macam zikir, subhanallah senang. Subhanallah. Jadi kalau kita tasbih banyak-banyak pun, itu pun ada juga cara-cara dia kan. Bukan kita boleh tasbih dikit. Subhanallah. Tak boleh. Dia kena jelas-jelas betul kan. Subhanallah. Subhanallah. Kena betul. Makhraj ni pun kena betul juga kan. Sebut benda lain. Begitu tahlil. Tahlil. Kena betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Macam-macam. Kadang-kadang bunyi macam ada hamzah pun ada juga. La illallah. La illallah. Jadi kita jangan ikut-ikut, kena belajar. Semua tu kena talaki dengan guru. Begitu juga sikit-sikit yang lain. Apa-apa sajalah tahmid dan sebagainya. Nak ceritanya, pendapat ulama mengatakan bahawa yang lebih utama daripada semua tu adalah membaca Al-Quran. Afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling afdal daripada ibadat umat tu kata Nabi SAW, yang sunat ialah membaca Al-Quran.
baca Al-Quran. Sebab kita tengok, pada depan ni beberapa kali ada disebutkan sebahagian daripada cerita-cerita sahabat-sahabat, ulama orang wali-wali Allah, bagaimana mereka khatam Quran, ada sekali sehari, ada 3 hari sekali, ada seminggu sekali sebagainya. Sebab mereka merebut kelebihan Al-Quran. Jadi kita dah boleh start lah, sebab kita dah awal Syaban ni, 2 bulan makan hari ni. Maknanya dah mula warm up untuk Ramadan. Sebab kita tahu Ramadan adalah bulan Al-Quran. Baik, habis sebab itu, Allah Ta'ala alam, habis sebab yang kedua. Kita masuk bab yang ketiga, memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya, siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Jadi Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Termasuk dalam syiar agama Allah itu ialah memuliakan Al Quran. Sebab Al Quran itulah syiar agama Allah yang utama. Sebab kita tengok Al Quran yang beramal dengan Al Quran sangat tawaduk, sangat rendah diri, sangat tidak banyak bercakap, ketawa dan sebagainya. Al Quran. Jadi tentulah yang ini yang sepatutnya kita hormati. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan itu, kalangan orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa menghormati syiar-syiar agama Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala yang hampir sama maksudnya dalam surah Al-Hajj. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, boleh juga terima itu, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Kita tak boleh nak jadi macam tu pun, kita hormat kehormatan atau mengagungkan kehormatan Allah. Termasuk dalam kehormatan Allah itu ialah orang-orang yang hafal Quran. Sebab Quran duduk dalam dada dia. Jadi kita berikan penghormatan lebih kepada mereka. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beroleh kebaikan di sisi Allah dengan sebab kita menghormati Al-Quran. Dan lagi dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Maksudnya apa? Dan sebaliknya, hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Kita sesama orang beriman pun kena sentiasa merendah diri. Apatah lagi dengan orang yang lebih takwanya, kerana kita tahu orang yang hafaz Quran, yang ingat Quran, yang beramal Quran, tentulah lebih takwanya. Sebab tu kita kena rendah diri. Mereka sesama orang biasa-biasa pun kena rendah diri, maka apatah lagi dengan orang yang hebat, yang alim ulama. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maksudnya, dari orang-orang yang mengganggu dan menyakiti orang-orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukan, maka sungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Jadi itu pengingat. Jangan sakiti orang yang beriman, sama ada dengan cara kita sindir-sindir, perli-perli, apatah lagi dengan perbuatan. Jadi akibatnya kita akan menanggung dosa besar. Yang dosa, dan yang kita tahu bahawa dosa ini tidak diampun Allah Ta'ala, melainkan dia kena minta maaf lagi dengan Tuhan punya badan. Jadi apatah lagi kalau orang alim. Jadi kalau kita rasa apa-apa, kita diam je. Tak usah kita bercakap, tak usah kita perli-perli, sindir-sindir dan sebagainya. Sekarang ni kadang-kadang ramai orang yang terlupa.
Tak tahulah orang muda orang tua tak kisahlah, sebab sekarang banyak benda boleh kita viralkan TikTok dan sebagainya, letak gambar tu, betul lagi letak gambar-gambar ulama umpama, ataupun kita cut and paste apa dia punya ceramah ataupun dia punya kuliah, ya, kita ambil sikit-sikit kita letak, jadi menyebabkan benda tu jadi fitnah dan sebagainya. Ini termasuk dalam apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ini. Jadi berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah supaya kita tidak termasuk dalam orang yang boleh dosa free, ya. Rasa macam seronok-seronok je, tapi kita seronok tengok, oh banyak view ni, ya, ramai orang tengok ni, yang dapat banyak lagi kalau orang share pula lagi banyak kita dapat. Alhamdulillah. Dalam bab ini, hadis Abu Musa Al-Ansari, hadis yang sebelum ini juga dia kata boleh dijadikan sanad ke atas. Diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari bila berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslim wa hamilil Qur'an wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dis-sultanil muqsit. Ini hadis yang diriwayatkan Abu Musa Asy'ari di mana Nabi SAW bersabda, katanya, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, antara bentuk memuliakan Allah Ta'ala ialah memuliakan orang Muslim yang lebih tua atau yang telah tua, ya, memuliakan orang tua. Itu termasuk dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Satu. Yang kedua, memuliakan para penghafaz Quran yang tidak melampaui batas dan tidak melupakannya. Ya? Maksudnya, tidak melampaui batas tu maknanya tidak menyebut atau menyatakan sesuatu yang bersanggah dengan Quran atau menggunakan Quran untuk kepentingan tertentu dan sebagainya, atau mengambil bahagian yang bersesuaian dengan kehendak nafsu dan sebagainya. Mudah-mudahan Al-Quran tak ada dalam macam tu ni, yang biasa-biasa kita berdua tu. Orang yang hafal Quran ni sangat merendah diri, sangat tawaduk. Jadi kita muliakan mereka tu termasuk dalam ijlalillahi ta'ala, ya, memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan lagi satu termasuk dalam mengagungkan Allah Ta'ala tu apa dia? Memuliakan pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil. Kita kena muliakan mereka. Okay. Satu tiga yang kita mudahlah nak cari pandu. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dengan berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Maksudnya Nabi SAW meletakkan kami supaya meletakkan manusia di tempat-tempat yang sesuai dengan mereka. Rasulullah SAW meletakkan kami meletakkan manusia pada kedudukan mereka, ya, sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, macam saya sebut tadi lah, kalau orang yang datang tu orang alim, orang hafal Quran apa semua, kalau dalam satu majlis letaklah dia di depan, ya. Kalau ada pentas letaklah dia atas pentas macam tu, ya. Kalau ada kursi yang bersarung dengan tak bersarung, bagilah yang kursi bersarung, contohnya macam tu. Ya, kalau orang lain makan dalam pinggan plastik, maka orang Quran ni, alim ulama ni, kita beri dia makan dalam pinggan kaca contohnya. Itu cara kita meletakkan manusia di tempat mereka, ya, sesuai dengan tempat mereka. Kita boleh nak buat tak tentu hala je, buat sambung je tak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan Al-Bazzar dalam musnadnya. Al-Hakim Abu Abdullah berkata dalam kitab Ulum Hadis, ia adalah hadis sahih. Hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah ni, kata apa ni, Al-Hakim Abu Abdullah dia kata hadis ini adalah hadis sahih.
Kemudian lagi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatlai Uhud. ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه إلى اللحد. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maksud dia? Kita tengok bagaimana Nabi SAW memuliakan ahli Quran. Ini Nabi sendiri buat ni. Ya, dalam perang Uhud kita ramai yang syahid. Nabi SAW mengimpunkan dua jenazah orang yang syahid dalam perang Uhud. Ya, dalam perang Uhud. Kemudian Nabi tanya sahabat-sahabat, antara dua ni, yang mana yang lebih banyak hafal Quran? Ya, yang mana lebih banyak hafaz Al-Quran? Ini Nabi tanya sahabat-sahabat. Jadi sahabat tunjuk yang ni, ya Rasulullah yang ni. Jadi Rasulullah dahulukan yang lebih banyak hafal Quran tu ke dalam lahad. Ya. nak muliakan orang yang lebih banyak hafal Quran. Sampai macam tu Nabi buat. Nak ajar kepada sahabat-sahabat dan begitulah yang ditinggalkan kepada kita. Sampai nak dahulukan masuk yang lahad pun dahulukan orang yang lebih banyak hafal Quran. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innallaha azza wa jalla qala, hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allah Taala berfirman, siapa yang menyakiti waliku maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Jadi tak boleh buat main-main. Ya? Jangan sakiti alim ulama. Ya? Orang alim, orang hafal Quran. Tak boleh. Ya? Sebab Allah isytiharkan perang. Ya? Jadi bila Allah isytiharkan perang ni, sama ada hati lah biasanya, hidupnya akan jadi wahara nanti. Ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sabit sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Jundab Al-Qasri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah ta'ala fala yatlubannakum Allah bi syai'in min dhimmati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya siapa yang mengerjakan salat subuh maka dia berada dalam jagaan Allah, maka Allah tidak akan menghukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya itu. Okey. Bahawa hadis ini, ya, sebab tu dia pesan orang mukmin supaya orang lelaki pertama sekali dia tuntut sangat supaya sembahyang berjemaah di masjid, ya? Dan sembahyang berjemaah di masjid ni yang lebih besar pahalanya sembahyang subuh, sembahyang isyak yang gelap. Maksudnya dalam waktu yang gelap. Jadi kalau orang yang jaga macam ni pun Allah Ta'ala dah jamin, ya? Allah Ta'ala jaga dia, ya? Berada dalam jagaan Allah. Jadi Allah kata apa? Allah tidak akan hukum kamu sedikit pun dengan sebab pemeliharaannya itu. Ataupun dalam maksud yang lebih mudah, maka jangan biarkan Allah menuntut daripada kamu akan sesuatu yang dari tanggungannya. Maksudnya orang yang Allah Ta'ala pelihara, kita jangan sakiti. Jangan sakiti orang yang salat subuh berjemaah. Macam itulah mereka orang yang bertakwa. Jadi lebih berkaitan dengan Al-Quran memang kena pelihara dah semua tu. Ya, sangat kena memelihara solat subuh, solat 5 waktu ni di masjid. Jadi mereka semua ni dalam jagaan Allah. Jangan sampai Allah kata jangan sampai Allah menuntut, ya, sesuatu yang dalam tanggungan dia, dalam jagaan dia. Boleh faham tu maksudnya. Jangan sekali-kali kita
sakiti mereka. Hmm. Assalamualaikum. Minta maaf Ustaz. Assalamualaikum. Para Ya, Hanum, ya. tutup kamera. Para Hanum. Oh, kamera dia tunggu buka. Para Hanum tak perasan tu. Tak apa Puan, nanti saya pantau. Mute mikrofon Puan. Terima kasih. Kita dalam rakaman. Baik. Kemudian dua imam yang agung, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah, turut meriwayatkan dengan mereka berkata, jika ulama bukan wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Jadi itulah, ini wali-wali Allah. Itu terdiri daripada alim ulama. Kalau alim ulama itu bukan wali-wali Allah, tak ada wali lah. Atas muka bumi ni maksudnya gitu. Maknanya orang yang bertakwa kepada Allah, ya, dan para pembantu agamanya. Jadi orang-orang alim ni kita kena hormat. Ya, mereka ni semua adalah wali-wali Allah. Allah sembunyikan wali-wali dia. Kadang-kadang tak nampak pun dia orang alim, ya, tapi dia juga termasuk dalam wali-wali Allah. Allah sembunyikan, tujuannya supaya apa? Supaya kita sentiasa saling hormat, menghormati antara satu dan lain dan banyak bersangka baik, ya, di kalangan orang-orang yang beriman. Baik, ini satu yang penting juga, ya. Kita ingat Imam Al-Hafiz Abu Qasim bin Asakir rahimahullah, dia kata apa? I'lam ya akhi, ya, ketahuilah saudaraku, ya, kena didoakan pula. Ketahuilah saudaraku, mudah-mudahan atau semoga Allah memberi tunjuk kepada kamu dan ke arah redha-Nya dan menjadikan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang takut dan bertakwa kepada-Nya dengan sebenar. Baik, apa yang dia suruh ketahuikan tu? Dia kata apa? Allahu Akbar. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun, ya? Dan wa'adatullah, dan kebiasaan Allah untuk menyingkap tabir orang yang mencela mereka itu merupakan satu perkara yang dia maklumi. Siapa yang mengaibkan ulama dengan ucapan lidahnya, Allah Ta'ala akan menimpakan balak ke atasnya dengan mematikan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, na'udzubillah. Ya? Ketahuilah wahai saudaraku, kata Imam Al-Hafiz Abu Qasim As-Sakir rahimahullah, dia kata apa? Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Adat, yakni kebiasaan Allah dalam membuka tabir kehormatan bagi golongan yang mengurangkan, yakni menjatuhkan mereka, dah termaklum. Ya, banyak. Ya, banyak dah yang boleh baca dalam kitab-kitab sejarah sebagainya. Bagaimana Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang menyakiti orang alim. Sebab kita tahu ulama warasatul anbiya, orang alim itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya barang siapa yang melepaskan lidahnya untuk mencaci ulama, celupa lidahnya untuk mencaci ulama, nescaya Allah Ta'ala akan memberi bala kepadanya, bala besar ni, sebelum dia meninggal dunia. Balanya apa? Allah matikan hatinya. Allahu Akbar. Dia tak mati lagi, tapi hati dah mati. Bila hati dah mati, baru malam hari, setiap hari dia ada orang baca Quran, orang baca Yasin kat rumah dia pun, tapi hati dia mati, tak ada apa-apa. Tak boleh buat apa, tak terima apa dah. Dia macam tu juga. Sebab hati dah mati. Jadi dia tak boleh terima dah apa-apa kebaikan, apa-apa petunjuk. Itu yang takut tu. Jadi kalau pernah berbuat kepada orang yang pernah membuat demikian, maka kita tak termasuk dalam kalangan itu. Kena jumpa, kena pergi minta maaf. Takut hati mati. Jadi bila hati mati nanti kita rasa boleh baca Quran, tapi ni tak boleh dah baca Quran, tak reti dah.
Kita kata kita faham Quran, punya faham tak betul. So hati dah mati. Walaupun kita tengok buat kebaikan banyak, tapi sebab hati mati, maka tak ada erti apa-apa lagi. Mati hati sebelum mati jasad. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Surah An-Nur. Artinya oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Orang yang mengingkari perintah Allah beringat. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi peringatan kepada kita, ingat kepada kita, maknanya ingatkan kita bila kita tersalah cepat-cepat kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu kepentingannya kita istighfar, banyakkan istighfar. Ini kadang-kadang ada orang nak istighfar 3 kali lepas solat fardu pun payah. Jadi mudah-mudahan kita lah banyakkan istighfar. Yang lepas solat fardu tu satu hal, lepas tu kita kena banyakkan istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita tersalah baca Quran, kadang-kadang kita terlepas itu, terlepas ini, lidah kita maklum tidak bertulang. Sebab tu dalam apa juga kerja buat kita minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta petunjuk dengan Allah Ta'ala. Itu kepentingan kita. Kalau boleh hari-hari kita buat solat taubat. Hari-hari kita buat solat hajat. Solat taubat tu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala sebab kita selalu tersalah. Kita selalu reka. Kemudian kita juga minta solat hajat tu tujuan supaya Allah sentiasa beri petunjuk kepada kita. Sentiasa beri petunjuk kepada kita. Jangan kita rasa cukup dengan Fatihah yang kita baca tu. Fatihah pun dah ada dah. Dalam Fatihah kita dah minta dengan Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Itu pun kadang-kadang kita baca tu kita tak hayati pun, kita baca je. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang baca pun tak hayati. Jadi itu sebabnya kita tambah lagi dengan solat sunat minta dengan Allah Ta'ala, solat sunat hajat minta petunjuk. Dan apa juga benda yang kita nak buat itu kita dahulukan dengan solat hajat. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, minta petunjuk daripada Engkau, benda yang aku nak buat ni bagus ke tak. Kalau terpaksa buat keputusan segera, maka ketika itu kita terfit, kita apa dia panggil terfit ni, kita serahlah pada Allah Ta'ala pada ketika itu. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya Allah, inilah keputusan aku yang terpaksa buat dalam keadaan mengejut dan tergesa-gesa, maka serahlah kepada Allah, kepada Engkau. Mudah-mudahan kali ini inilah pilihan aku yang terbaik. Sebenarnya tak ada pilihan pun, melainkan semuanya terpalut kepada kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau benda tu ada masa nak buat petang nanti umpamanya, kalau yang kita nak buat, maka kita solat hajat pagi ni. Buat pagi ni, maka malam kita solat hajat. Tapi kalau terpaksa buat keputusan masa tu juga, maka ketika itu kita wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan habis kita dalam bab yang ketiga, bab memuliakan ahli Quran dan larangan daripada menyakiti mereka. Ini termasuk dalam larangan menyakiti mereka tu ahli Quran, ahli ulama, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan adalah beberapa perkara yang dapat kita ambil daripada hadis-hadis yang kita baca dalam bab ini. Kemudian daripada itu, selepas ini bab yang keempat. Bab yang keempat adalah bab adab guru dan penuntut Al-Quran. Dia dah mula masuk bab adab guru. Ini adab guru pula. Ya. Adab guru Quran dan penuntut Al-Quran. Adab guru dan murid lah maksudnya. Adab guru dan adab murid-murid. Orang yang belajar Quran. Ini ada adab je. Kita tahu bab yang selepas ini, bab ini dan dua bab seterusnya adalah fokus utama penulisan kitab ini. Ya. Ikutkan dia kata cukup panjang dan meluas. Jadi Imam Nawawi kata aku sajikan semua kandungan utamanya secara ringkas dalam beberapa pasal supaya mudah diingati dan diteliti, insya-Allah. Bab yang penting dalam
kitab ni lah kita kata. Boleh ada beberapa minit lagi, kita ambil sikit. Bab ini dan dua bab seterusnya dikata fokus kepada fokus utama kepada penulisan kitab ni. Baik, yang pertama disebutkan adab-adab guru. Perkara pertama yang patut diniatkan oleh guru-guru Al-Quran, muqri, qari dan sebagainya, ialah gerahannya apa? Kalau demikian ni Al-Hafiz. Perkara pertama yang patut diniatkan ialah berniat untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Paling tidak, ya, guru Quran bila ingat jatuh ingat bahawa aku ni nak mengajar Quran kerana ikut sunnah Nabi, ikut apa yang Nabi suruh. Ni ajar orang yang tak tahu. Contoh, ajar Quran. Kerana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Wa dhalika dinul qayyimah. Artinya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin, lagi tetap teguh di atas landasan tauhid. Hunafa' tu maknanya tetap teguh di atas landasan tauhid. Wa yuqimus salat, dan supaya mereka mendirikan solat. Wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang Al-Quran. Itu antara ayatnya yang memerintahkan supaya kita berniat atau buat ibadat ni atau taat kita kepada Allah Ta'ala tu dengan ikhlas. Ya? Ikhlas, mukhlishina lahuddin, hunafa. Ya? Hunafa diterjemahkan kepada tetap teguh di atas landasan tauhid. Sebab kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya berada di atas landasan yang benar. Kita. Jadi itu yang pertama, niat lillahi ta'ala. Ikhlas, maksudnya ikhlas. Niatnya kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap orang mendapat apa yang dia niat. Jadi sini ada dalam mana-mana kitab. Biasa pendahuluan mana kitab dia letakkan hadis ini supaya guru dan orang yang belajar tu akan berniat kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ya? Panjang hadis ini sebenarnya. Hadis ini termasuk dalam daripada perkara-perkara asal Islam. Kami meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Dia berkata, sesungguhnya seorang lelaki dapat menghafal Quran berdasarkan kadar niatnya. Kami juga meriwayatkan daripada selain beliau yang mengatakan sesungguhnya manusia itu diberi satu ganjaran berdasarkan niat mereka. Dalam matan yang lain, Ibn Abbas meriwayatkan innama yuhfadhu rajulu ala qadari niyatihi. Sesungguhnya dijaga seorang lelaki itu mengikut kadar niatnya. Itu penting niat. Ya? Itu penting niat. Setiap orang tu tadi dalam hadis disebut setiap orang tu akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi sebab tu Ibn Abbas kata apa? Seseorang itu dijaga atau seorang lelaki itu dijaga mengikut kadar niat dia. Jadi niat ni paling susah, ikhlas ni. Kemudian ada lagi yang lain meriwayatkan innama yu'tan nasu ala qadari niyatihim. Ya, sesungguhnya manusia itu diberi sesuatu atau sesungguhnya diberikan kepada manusia itu mengikut kadar niat mereka. Niat untuk dunia dapatlah dunia, dapat akhirat. Niat untuk akhirat dapat dunia akhirat. Niat untuk dunia dapat dunia, niat untuk akhirat dapat dunia akhirat. InsyaAllah. Kita ambil 1:10. Saya baca satu perenggan lagi berkenaan dengan ikhlas ini. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama muhasabah. Ya. Kami meriwayatkan daripada Ustaz Abu Al-Qasim Al-Qushairi
rahimahullah katanya ikhlas adalah menuluskan tujuan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara ketaatan. Maksudnya, di sebalik suatu amalan taat, seorang itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tanpa mengharapkan perkara lain seperti sengaja menunjuk-nunjuk di hadapan makhluk, berusaha mendapatkan pujian manusia, atau kecintaan makhluk yang menyanjung orang tersebut, atau apa tujuan sekalipun, selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. So, dia kata Abu Qasim Al-Qushairi, bolehlah dikatakan bahawa ikhlas itu ialah penyucian suatu amalan daripada perhatian seluruh makhluk. Faham ya? Jadi, ikhlas tu maknanya nak letakkan tujuan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ya, dalam perkara ketaatan. Macam kita belajar lah. Kita belajar, niat kita belajar ni tujuannya apa? Ya, tujuan kita nak mendekatkan diri dengan Allah. Sebab apa? Sebab bila kita lebih faham agama ni, maka insyaAllah akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa niat-niat yang lain. Tak tunjuk orang kita. Orang lain ni nak tunjuk ke siapa? Orang yang ada dalam ni lah. Kita tak tahu kerja pula dia dengan ni siapa? Oh ni yang midah, ni latifah. Tak ada kerja. Ya? Kita belajar semata-mata kerana kita nak faham lebih agama ni dan kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nak tunjuk-tunjuk orang. Tu ikhlas tu. Ya? Usaha nak dapat puji-puji manusia tak ada dalam kita belajar ni dengan ada niat-niat yang macam itu. Ataupun untuk mendapat kecintaan makhluk, supaya orang sayang dia. Ini orang suka Quran ni, ini ahli Quran ni, sahabat Quran ni. Tujuan supaya orang sayang. Tak ada. Ya, dalam hati tak ada. Ataupun apa-apa saja niat-niat yang lain selain daripada mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi menurut Abu Qasim Syari, dia kata ringkasnya nak katakan bahawa ikhlas adalah penyucian, maknanya kita sucikan amalan kita. Jadi belajar ke, baca Quran ke, sebagainya, mengajar, dalam bab adab mengajar ni sebut adab guru, ada guru tu gitu lah. Ya, dia nak sucikan perbuatan dia, amalan dia, kerja buat itu daripada mendapat perhatian makhluk. Susah. Sebab bila dapat perhatian makhluk ni susah ni. Hebat, ustaz tu anak murid dia ramai yang mengaji dengan dia. Dia bila dia dengar tu dia rasa, tu yang susah tu. Susah. Dia akan rasa lain. Jadi nak sucikan hati kita daripada mendapat tempat yang macam tu ada satu perkara yang sangat susah. Sebab itu kita kena banyakkan tadi tu istighfar, jangan tinggal solat sunat taubat tu buat hari-hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada niat-niat yang sedemikian. Jadi saya rasa sekadar itu saja perempuan, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah SWT. Tak berapa sihat sangat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbincangan kita tentang ikhlas ini dalam kesempatan-kesempatan yang lain jika dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik insyaAllah. Sekadar itu saja. Aku nuqauli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair al-fadil Ustaz Haji Mukhlis dan sahabat kita Al-Quran mengucapkan terima kasih atas kesediaan berkongsi ilmu dalam bab adab membaca Al-Quran dan semoga sedikit sebanyak memberikan kefahaman dan manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada penaja slot kuliah duha ini dan pagi ini. Semoga tajam ini digandakan lagi rezeki dan diberi kesihatan dan semoga tajam ini membawa bekalan hingga ke akhirat kelak. Saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya dan insyaAllah selepas ini dalam pukul 2.30 petang kita ada sesi tadabbur surah Al-Hadid bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim ya. Pukul 2.30 petang ini insyaAllah. Dan Ustaz, kita bolehlah tutup ya Ustaz. Tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.